A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sekali lagi bertemu untuk kita bicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa kita sebagai persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang akan berkunjung tiba. Jadi sama-sama kita ikhlaskan niat untuk kita belajar dan sama-sama kita beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita, baik untuk ibu ayah kita dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengannya menjadi asbab doa-doa kita dikabulkan kerana kita mendoakan untuk orang lain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita sambung pada syarat sah puasa. Dalam pertemuan kita yang lalu telah pun kita bicarakan berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan dengan 6 perkara yang merupakan syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam, yang kedua ialah berakal, yang ketiga ialah suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Maka batal puasa apabila datang haid atau nifas walaupun satu lahzah daripada harinya. Dan orang yang kedatangan haid tersebut, ketika mana datang haid, contohnya para wanita yang kedatangan haid di waktu tengah hari ketika mana sedang berpuasa, maka dalam mazhab kita mereka adalah orang yang tidak ditegah untuk tidak imsak. Yakni kalau dia contohnya dia makan, maka tidaklah menjadi haram kepada dirinya. Begitulah juga sekiranya mereka jadi bersih di pertengahan tengah hari. Wanita yang sedang dalam keadaan haid, tiba-tiba pada waktu zuhur dah pun bersih, dah boleh solat zuhur, maka baki daripada hari itu mereka hanyalah sunat untuk imsak, sunat untuk imsak, yakni tidak makan dan minum, sunat untuk imsak, tidak makan dan minum baki daripada hari tersebut. Maka sekiranya mereka makan, ia tidaklah menjadi haram, cuma perlulah meraihkan, mungkin ada anak-anak dan sebagainya yang melihat tak sepatutnya berbuat demikian. Kerana boleh menjadi salah tanggapan anak-anak yang mungkin belum faham hukum hakam berkenaan dengan haid. Yang berikutnya niat. Wajib ditentukan niat pada puasa fardu seperti Ramadan, qada, nazar dan kafarah. Niat ni wajib ditentukan, ditakyin puasa itu. Puasa apa? Contohnya dengan puasa Ramadan, maka kita niat sahaja aku berpuasa Ramadan besok hari. Contohnya, maka itu sudah memadai. Sekiranya tidak menyebut fardu sekalipun,
pandangan yang muktamad dalam mazhab kita mengatakan menyebut fardu, ya. Kalau tak menyebut fardu sekalipun tetap, ya, puasanya sah, kerana sememangnya puasa Ramadan itu merupakan puasa yang fardu, yang tak perlu lagi, ya, diletakkan penyataan fardu, ya. Kalau tak disebutkan, ya, fardu Ramadan pun tetap dengan puasa itu sah. Niat itu ada beberapa syarat, ya. Yang pertama ialah at-tabyid, ya. Niat mestilah pada malam hari. Dalam hadis Nabi kita katakan, man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tiada puasa baginya. Maka mengikut mazhab kita, berniat mestilah ketika mana ada juzuk daripada malam. Yang dikatakan malam itu bermula daripada terbenam matahari sehinggalah, ya, masuknya waktu subuh. Maka sepanjang-panjang waktu itu kita boleh berniat, ya. Sekiranya seseorang itu berniat selepas solat maghrib contohnya, maka selepas berniat berpuasa, dia masih lagi boleh makan, boleh minum dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kulu washrabu, ya, makan dan minumlah, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sehinggalah jelas, ya, masuknya waktu subuh. Maka sepanjang waktu malam itu, walaupun dia niat puasanya awal pada selepas waktu maghrib, ya, contohnya masih boleh makan minum, ya, masih boleh makan minum, dan makan minum itu tidak membatalkan niat puasa yang telah dia lakukan, ya. Makan minum itu tidak membatalkan niat puasa. Semalam kita dah bicara panjang berkenaan dengan bab niat, jadi mungkin kawan-kawan yang tak ikut serta semalam, ya, boleh, ya, boleh tengok balik video ataupun, ya, penjelasan kita semalam berkenaan dengan, ya, masalah niat, ya. Saya ada bicara panjang berkenaan dengan niat, jadi malam ni memang saya, ya, akan agak laju sedikit dalam masalah niat ni sebab supaya tidak berulang, ya, kepada mereka yang dah mengikutinya, ya, mungkin terasa berulang pula nanti. Baik, yang pertama pada niat itu, syarat niat itu mesti tabiid, ya, mestilah berniat pada malam hari. Maka tak boleh berniat, ya, puasa pada siang hari, ya, kecuali dengan puasa sunat. Maka puasa sunat diharuskan untuk berniat, ya, daripada, ya, malam maupun siang sehinggalah, ya, sampai kepada waktu zuhur. Maka kalau dah masuk waktu zuhur, sudah tidak boleh untuk, ya, berpuasa sunat, ya, berniat dengan puasa sunat mengikut, ya, pandangan mazhab kita. Yang berikutnya, syarat yang kedua, niat itu mestilah ditakyinkan, ya. Syarat yang kedua, niat itu mestilah ada takyin. Takyin iaitu, ya, kita menentukan, ya, jenis puasa yang kita lakukan tu puasa apa? Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar dan sebagainya. Maka mesti ditakyinkan niat tersebut. Maka sekurang-kurang niat, contohnya nawaitu sauma Ramadan, sahaja aku berpuasa Ramadan, ya. Itu sekurang-kurang daripada, ya, daripada niat. Nanti akan akan dimaklumkan, dibicarakan oleh, ya, oleh musannif ini. Tidak disyaratkan menyebut fardu mengikut pandangan yang muktamad sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj, ya, tak disyaratkan menyebut fardu, ya, nawaitu, ya, sauma ghadin, ya, nawaitu sauma fardi Ramadan atau contohnya, maka tak disyaratkan menyebut fardu. Kalau tak disebut fardu sekalipun, ya, tetap dengan puasa itu sah. Yang berikutnya, niat itu mestilah jazam, ya, niat itu mestilah jazam dengan erti kata tak berubah-ubah, ya, niat itu mestilah jazam, yakni tak berubah-ubah, ya. Maka orang yang buat taklid niat, contohnya kalaulah, ya, kalaulah besok, ya, 1 Ramadan, maka aku berpuasa contohnya, maka, ya, taklid yang sedemikian tidak boleh kerana ia tidak jazam dalam berniat, ya, tidak, ya,
tegas dengan kesungguhan dalam berniat. Yang berikutnya, yang keempat, syarat pada niat ialah berulang-ulang setiap malam. Niat puasa Ramadan ini adalah ibadah yang tersendiri, tertegak pada tiap-tiap hari. Ia bukan ibadah yang sebulan langsung, kerana ada orang yang tak dapat berpuasa sebulan, seperti yang haid dan sebagainya, musafir dan sebagainya. Maka dalam mazhab kita mengatakan wajib niat setiap malam. Namun perihal niat ini telah pun saya bicarakan panjang lebar semalam. Bagaimana dengan ulama-ulama dalam mazhab kita sendiri memberikan keringanan ataupun keluasan sehinggalah dibolehkan untuk kita bertaklid dengan mazhab Maliki untuk kita berniat sebulan bulan Ramadan. Dibolehkan untuk kita bertaklid dengan mazhab Hanafi untuk kita berniat di siang hari bagi masalah orang yang terlupa niat pada malam harinya ataupun telah terbatal niat sebulannya disebabkan dia dalam musafirnya dia telah membatalkan puasa, maka pada ketika itu menafikan datangnya mawani' yang menafikan niat sebulan disebabkan dia orang yang musafir yang dibenarkan untuk berbuka puasa. Maka saat kala dia berbuka, pada ketika itu sudah menafikan niat puasa sebulannya, maka pada ketika itu dia pula terlupa pada malam hari untuk berniat puasa Ramadan. Maka Imam Ibn Hajar menyebutkan bahawa boleh dengan orang tersebut sunat untuk bertaklid dengan mazhab Hanafi yang membolehkan niat puasa Ramadan di siang hari asalkan sebelum masuknya fardu zuhur. Itu telah kita bicarakan panjang, jadi saya tak nak ulang lagi. Baik, masa niat puasa sunat, memadai niat puasa sunat sebelum daripada gelincir matahari dengan syarat seseorang itu belum lagi melakukan sesuatu yang membatalkan puasa mengikut pendapat yang muktamad. Ikut pandangan yang muktamad, asalkan dia belum lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka pada ketika itu sah dengan seseorang berniat puasa sunat di siang hari. Baik, berikutnya tidur tidak membatalkan puasa. Seorang yang tidur sepanjang hari tidaklah membatalkan puasa. Ini antara perkara yang sering kali juga dulu-dululah waktu kita budak-budak, ada orang-orang tua kita mengatakan, jangan tidur lama sangat nanti batal puasa. Di mana ilat batal puasa itu yang dikatakan oleh orang-orang tua kita? Kat mana batal puasa tu? Sedangkan di sini disebutkan tidak batal puasa tidur sepanjang hari. Sepanjang hari itu dia tidur aja, tak batal puasa. Tapi macam mana dengan orang-orang tua kita dulu mengatakan batal puasa? Saya pernah bertanya guru kami Syekh Zakaria Awang Besar waktu pengajiannya di Kedah dulu berkenaan dengan ibadat puasa ni. Maka kata tuan guru, pesanan orang tua-tua tu juga adalah ihtiyat, berhati-hati. Sebab apa? Sebab orang yang tidur, ketika mana tidur panjangnya itu, maka akan keluar air liur basi. Air liur basi ini ada dua. Air liur yang jernih, maka ia keluar daripada bahagian rongga dalaman mulut kita, maka itu adalah air liur yang suci, yang bila kita telan tidak membatalkan puasa. Tetapi sekiranya tidur berpanjangan tu kadang-kadang ada meleleh air liur yang warnanya kekuning-kuningan. Air liur yang warna kekuning-kuningan. Maka air liur yang warna kekuning-kuningan itu adalah air yang keluar daripada usus kita waktu kita tidur, keluar daripada organ pencernaan kita. Maka ulama mengatakan air liur tersebut adalah najis. Air liur tersebut adalah najis. Maka dengan sebab itu dibimbangi ketika mana tidur panjang tadi itu, dia dah jaga sedar tapi tak nak bangun, malas nak bangun. Air liur penuh mulut, dia telan balik air liur yang bercampur dengan air yang kita katakan tadi, air daripada ma'idah, daripada organ pencernaan. Maka pada ketika itu yang boleh membatalkan puasa. Tidur yang panjang tadi itu tak batal puasa,
tapi menelan air liur basi tadi tu, ya, mudah kita katakan air liur basi, ya. Jadi air liur yang segar elok ni kita menelan tidak batal, tetapi air liur basi tu boleh menyebabkan batal puasa bila dia sengaja, ya, sebab air liur basi ulama mengatakan ia adalah najis, ya, air liur basi najis, ya. Jadi macam mana nak tahu air liur yang basi dengan tak basi ni? Air liur biasa dia jernih elok, ya. Manakala air liur basi ni dia ada kekuning-kuningan sebab dia adalah air yang keluar daripada organ pencernaan kita, ya, ketika mana tidur dia keluar. Maka itu yang, ya, kata guru kami Syekh Zakaria Awang Besar waktu pengajian dulu, bila kita tanya apa asasnya, ya, orang-orang tua kita mengatakan jangan tidur lama-lama nanti batal puasa, ya. Tidur berpanjangan tu tak batal puasa sebagaimana yang kita bicarakan, cuma bimbang dalam tidur yang lama tadi, ya, berlaku, ya, kalau dalam dia tertelan waktu tengah tidur, maka itu dimaafkanlah sebab apa, dia tak sedar. Tapi kadang-kadang ada yang dah sedar ni, dah jaga, ya, malas nak bangun, maka, ya, sambung tidur balik, ya, tertelan contohnya, ya, menelan air liur basi, itu menyebabkan boleh membatalkan puasa. Baik, berikutnya lafaz niat puasa. Sekurang-kurang niat puasa Ramadan ialah sahaja aku puasa Ramadan. Masya Allah, sekurang-kurang niat, ya, sahaja aku puasa Ramadan. Adapun melafazkan nawaitu sauma Ramadana, itu hanya sunat saja, ya, hanya sunat, ya. Ulama mengatakan sunat. Asas dalil kata-kata sunat daripada para alim ulama itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebutkan juga oleh Imam Tirmizi, ya, dalam bab berkenaan dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, ya, dalam Sunan At-Tirmizi, begitulah juga dalamnya kitab Syama'il Muhammadiyah wal Khasail Mustafawiyah, bagaimana dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, ya, pada hari giliran, ya, Nabi kita berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi kita bertanya, apakah sudah ada sesuatu yang nak dimakan, ya. Maka pada ketika itu kata, ya, Sayyidah Aisyah, ya, belum ada lagi, ya. Maka pada ketika itu Nabi kita katakan, idan fa ana shaimun, kalau begitu aku seorang yang berpuasa. Maka dengan erti kata Nabi kita menyebut ana shaimun itu, ulama mengatakan sebagai asas yang menunjukkan bahawa bolehnya kita melafazkan niat. Ya, boleh kita melafazkan niat, berdalilkan, ya, kata-kata Rasulullah SAW tersebut. Bahkan kalau dalam ibadat haji, Nabi kita langsung, ya, ya, melafazkan nawaitu, ya, aku meniatkan haji, ya. Maka dengan sebab itu, ya, ulama mengkiaskan, ya, dalam seluruh amalan-amalan yang ibadah yang lain, ya, dengan niat, ya, melafazkan niat. Maka, ya, ulama berpandangan melafazkan niat itu hukumnya sunat, ya, hukumnya sunat. Maka sekiranya seseorang itu jadi sukar padanya nak melafazkan niat, ya, ada orang yang, ya, kita merasakan bahawa melafazkan niat itu jadi mudah pada kita. Namun ada orang yang melafazkan niat tu dia rasa macam jadi susah pada dia. Maka tak perlulah dengan melafazkan, cukuplah dengan niat di hati, ya, lintasan di hatinya, aku berpuasa Ramadan esok hari kerana Allah. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala itu kalau tak disebut sekalipun, ya, kalau tak terlintas sekalipun dalam niat kita, tetap dengan ibadah puasa kita sah. Kerana sememangnya ibadah puasa ni perintah Allah, maka kita beribadah kerana Allah. Ya, maka kalaulah tak disebut kerana Allah sekalipun, tetap dengan hukumnya sah. Ataupun boleh juga dengan berniat sahaja aku puasa daripada Ramadan. Nawaitu sauma an Ramadan. Ya, sahaja aku berpuasa daripada bulan Ramadan. Ya, dari bulan Ramadan. Maksudnya, ya, sehari daripada bulan Ramadan. Baik, berikutnya dinyatakan di sini
perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, perihal perkara yang membatalkan puasa ni ada 10. Ya, ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Tetapi saya dapati ya, ada satu kitab yang sangat-sangat baik yang membicarakan berkenaan dengan perihal perkara membatalkan puasa, iaitu Mawsu'ah Fiqhus Siyam, ya, yang dikarang oleh guru kami Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani. Ya, Baba Rashidi ada mengarang ya, satu Mawsu'ah Fiqh Siyam, ya, ensiklopedia fiqh puasa yang mengumpulkan ya, pandangan empat mazhab dalam masalah puasa. Maka pada malam ini nak sambung ya, berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, saya nak baca daripada Mawsu'ah Fiqh Siyam ni, ya, yang isi kandungannya hampir sama aja dengan kitab yang sedang kita bicarakan, tetapi Baba Rashidi ada ya kupasan-kupasan ataupun ulasan-ulasan ya yang agak semasa, ya, disebabkannya beliau ulama ya semasa, maka banyak ya perkara-perkara yang disentuh tu ada hubung kait dengan kehidupan kita hari ini, yang mungkin dengan kita membaca nanti ya akan terungkai persoalan-persoalan yang tiap-tiap kali datang bulan Ramadan akan timbul ya. Akan timbul persoalan berkenaan dengan boleh tak boleh ya pakai ambil ubat sakit mata, titik ubat dalam mata, ya, boleh tak boleh titik ubat dalam telinga dan sebagainya. Maka insya-Allah ya pada malam ni kita nak bicara ya perkara-perkara yang membatalkan puasa mengikut mengikut ulasan ya daripada Baba Rashidi daripada kitab ya Mawsu'ah Fiqhus Siyam. Baik, yang pertama ya, perkara yang membatalkan puasa itu ialah makan dan minum. Ya, makan dan minum ni perkara yang membatalkan puasa. Telah ijma' para ummah di atas haram makanan dan minuman di atas orang yang puasa apabila ada ia dengan sengaja, dan ialah maksud bagi puasa kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Ya, maka haram makan dan minum bagi orang yang sedang berpuasa dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa, ya. Kalau tak sengaja ya berapa banyak sekalipun tak batal, tapi waktu ingat aja maka langsung jadi batal. Ya, puasa apabila dia sedang makan dalam hal keadaan dia ingat dia berpuasa. Kalau dalam keadaan lupa ya berapa pinggan sekalipun ya takkan batal puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, makanlah serta minumlah sehingga nyata kepadamu benang putih, yakni cahaya siang daripada benang hitam, iaitu kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam. Dengan erti kata makan dan minum ni boleh pada waktu malam, tetapi perintah menyempurnakan puasa pada waktu siang sampai ke malam pula adalah perintah dan larangan ya untuk tidak makan. Maka jika makan orang yang puasa atau minum ia pada hal ingat ia akan puasanya, lagi pula tahu ia akan haramnya, lagi pula dengan suka hatinya, nescaya batal puasa. Maka mana-mana orang yang ya dia dalam keadaan puasa, dia makan ataupun minum dalam hal keadaan dia ingat dia sedang puasa, ya, dan dia tahu bahawa perbuatan makan itu haram, dia bukan orang tak tahu, ya, dia tahu, dan dia pula buat dengan suka hati, yakni bukan dengan paksaan. Makan minum tu bukan dengan paksaan, memang dengan rela dia nak makan dan minum, ya, nescaya batal puasanya, kerana bahawasanya mengerja ia akan perkara yang menafikan puasa dengan tanpa uzur, maka batallah ia, ya, kerana dia melakukan suatu perkara ya yang menafikan ibadat puasa itu sendiri. Sebab ibadat puasa menegah kita makan dan minum.
ya, maka batal puasa. Maka jikalau tinggal makanan di celah-celah gigi, ini yang saya katakan nih, ya, perbahasan tu jadi lebih panjang, ya. Jika tinggal makanan yang di celah-celah giginya, maka berlari dengan dia oleh air liur. Makanan tadi tu bergerak sendiri, ya, bergerak dengan air liur dengan ketiadaan qasad, ya, bukan dengan sengaja. Nescaya tiada batal puasa. Ya, makanan yang ada di celah gigi ni, ya, ketika mana, ya, orang tu sedang berpuasa, ada makanan di celah gigi, maka sekiranya makanan tadi, ya, bergerak sendiri sampai dia telan dalam hal keadaan, ya, tak ada qasad, ya, tak ada niat dia nak menelan pun, ya, tetapi tertelan sekali, maka pada ketika itu tidak batal puasa. Jika lemah daripada membezanya dan meludahkan dia, kalaulah dia tak boleh nak bezakan antara air liur dengan, ya, dengan sisa makanan tadi, dan kalau dia tak boleh nak meludahnya, kerana bahawasanya diuzurkan padanya, yakni diberikan keuzuran, ya, kepada orang yang sedemikian. Dan tiada taksir ia, ya, tiada taksir maksudnya tak bersalah, ya, orang ni dianggap tidak bersalah. Maka jika kuasa ia mengeluarkan dia dan membezakan dia, akan tetapinya ia telankan dia dengan qasad, maka batal puasa. Tapi kalau dia, ya, dia duk cungkil gigi contohnya, sisa makanan tu jatuh, ya, sisa makanan tu pergi ke lidah dia, dia boleh rasa sisa makanan tadi, tapi dia pergi telan juga, maka pada ketika itu batal, ya, puasa kerana sengaja. Kerana taksirnya pada mengeluarkan dia, sebab dia bersalah, dianggap bersalah, ya, kerana tidak mengeluarkan, ya, sisa makanan tadi. Dan jika dituangkan air ke dalam halkumnya dengan terpaksa, atau pada pertengahan tidurnya, pitamnya atau tidurnya, ya, kalaulah dia tu orang tuang air dalam halkum dia, ataupun dalam hal keadaan, ya, dia dalam hal keadaan pitam, maka disimbah satu baldi air ke muka dia, contohnya, nescaya tiada batal puasa dia, maka tak batal puasa, sebab benda tu benda yang tak disengajakan, ya, bahkan dipaksakan atas diri dia, sebab dia tak sedar diri dalam hal keadaan dia pitam, ya, maka disimbah satu baldi, dengan itu air masuk ke hidung, air masuk, ya, ke muka dia, ya, mungkin juga masuk ke mulut, maka itu tidak membatalkan puasa. Kerana ternafi perbuat dan qasad, kerana keadaan yang berlaku itu, ya, bukanlah dia sengaja buat, dan bukan juga, ya, perbuatan dia. Dan seperti demikian itu juga apabila diterpaksakan dia sehingga makan atau minum. Begitu juga apabila ada orang paksa dia makan dan minum, ya, ada orang paksa dia makan dan minum, ya, makan, kalau tak makan tembak, contohnya, maka dia pun makan, ya, maka itu tidak membatalkan, ya, puasa dia. Maka tiadalah batal puasanya kerana luput pilihan hatinya. Sebab apa? Sebab dengan makan dalam keadaan terpaksa itu, ya, bukanlah, ya, perkara yang disengajakan, maka ini, ya, tidak membatalkan puasa. Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih, ya, dalam satu hadis, ya, Nabi kita mengatakan Allah tak mengambil kira daripada umatku, yang pertama al-khata', perbuatan yang tersalah, ya, bukan dia nak buat, tersalah, ya, muslimat sambil-sambil duk masak tu, sebab dia biasa kalau, ya, biasa kalau masak dia nanti nak rasa punya, maka hari pertama Ramadan dia masak macam biasa, hari-hari dia masak, maka ambil satu sudu telan aja, ya, telan aja, dah lepas telan dah baru perasan, puasa dah hari ni, masya-Allah, ya, dah telan dah, ya, maka pada ketika itu, ya, tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Ya, dia al-khata', dia orang yang tersalah, ya. Innallaha wada'a an ummati al-khata'a, yang pertama yang tersalah, ya, wan nisyan, yang kedua yang terlupa, ya, yang terlupa. Hari pertama puasa Ramadan yang sering kali terlupa tu, ya, lepas sahur, ya, tadarus Quran, lepas tadarus Quran solat subuh, lepas solat subuh masya-Allah, ya, ambil masa peluang hari cuti, ya, tidur balik.
Bangun-bangun pada tidur aja pukul 9 pagi terus meluru pergi ke peti ais, buka langsung ya, meneguk air. Sebab itulah kelaziman harian dia. Ya, kelaziman harian dia. Ya, terlupa yang dia ni puasa. Ya, terlupa yang dia puasa. Ya, dah teguk air beberapa kali dah, ya, barulah perasan dia puasa. Maka pada ketika itu, ya, dia langsung berhenti, maka dia tak batal puasa. Ya, tak batal puasa sebab terlupa. Innama saqahullah. Nabi kita katakan sesungguhnya Allah yang bagi dia minum. Allah bagi rezeki dia minum. Ya, semalam kita dah bicara, kalau kita melihat orang yang ya di bulan Ramadan tiba-tiba dia makan, maka ada dua macam orang. Ya, kalau orang tu memang orang yang ya memang malas puasa ataupun orang yang culas, maka wajib kita tegur. Ya, wajib kita tegur. Ya, dan sekiranya orang itu orang soleh, orang yang ya orang yang tidak ya meninggalkan kewajipan-kewajipan agama, tiba-tiba dia ya dia makan dan minum, maka kita hanya sunat saja tegur, tak wajib tegur. Ya, hanya sunat saja tegur. Ya, di mana kalau dia makan pun dalam keadaan lupa, puasanya tidak batal. Ya. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, ia man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sesiapa yang terlupa ia padahal dia puasa, sesiapa yang terlupa ya dia sedang puasa, maka makan atau minum ia, maka pada ketika itu dia makan, ya disebabkan dia terlupa, maka hendaklah disempurnakan puasanya, maksudnya diteruskan puasanya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala memberi makan akan dia dan memberi minum akan dia, kerana Allah bagi dia makan dan minum. Ya, ini hadis ni jelas menunjukkan bahawa orang yang makan ataupun minum dalam keadaan terlupa tidak membatalkan puasa. Dan tiada wajib qada dan tiada kafarah atas orang yang terlupa, kerana hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara fi syahri ramadhana nasiyan la qada'un alaihi wa la kafaratun. Maksudnya barang siapa berbuka puasa di bulan Ramadan dengan terlupa, ya, dia makan di siang hari bulan Ramadan dalam hal keadaan terlupa, maka tiada wajib di atasnya qada. Ya, dia wajib teruskan puasa pada hari tersebut dan dia tak wajib ya qada. Dan tiada kafarah dan dia juga tak dikenakan denda kafarah. Sama ada makan dan minum itu banyak atau sedikit. Sama ada dia makan banyak atau sedikit, sama aja. Ya. Hal itu tidak membatalkan puasa dan bahkan dia tak wajib qada disebabkan puasanya masih sah, wajib dia meneruskan ya puasanya pada hari tersebut. Dan jika makan ia padahal sangka ia akan fajar itu belum keluar lagi. Ini masalah orang yang makan sahur terlalu lewat. Ya. Dia makan dalam hal keadaan sangka, ya, menyangka bahawa ya belum masuk waktu subuh. Dan sesungguhnya telah terbit fajar. Ya, sedangkan waktu itu sebenarnya dah terbit fajar. Atau sangka ia akan matahari sudah jatuh padahal belum lagi jatuh. Ya, ataupun orang yang makan ketika mana berbuka puasa, ya, dia berbuka puasa dalam hal keadaan menyangka bahawa dah pun masuk waktu maghrib, ya, sedangkan ya belum lagi ya terbenam matahari, nescaya batal puasa dan lazim akan dia qada kerana bahawasanya ia taksir. Ya, maka dalam dua keadaan ni dia adalah orang yang wajib qada. Seseorang yang makan kerana beranggapan ya belum masuk waktu subuh, ya,
dia tersilap tengok jam ke apa kan, macam mana ke, ya, subuh masuk pukul 5, masya-Allah, ya, dia pukul 6.30 baru makan, ya, pukul 6.30 baru makan, ya. Tiba-tiba bila tengok jam balik, masya-Allah, rupa-rupanya dah 6.30. Dengan erti kata dia makan tu memang dah waktu siang, dah waktu subuh. Maka pada ketika itu batal puasa dia. Ya. Begitu juga orang yang berbuka puasa lebih awal kerana menyangka, ya, kerana sangkaan, ya, dah masuk waktu maghrib, sedangkan waktu maghrib tak masuk lagi. Ya, waktu maghrib tak masuk lagi. Hati-hati, kadang-kadang ada yang guna, ya, yang guna handphone, dia pergi set, ya, jam dan sebagainya, ada handphone yang, ya, azan dan sebagainya, masya-Allah, ya, tapi, ya, dia tak perasan, ya, dia tak perasan yang anak dia dah ubah setting handphone contohnya, ya. Tiba-tiba dah berkumpul nak buka puasa, jam, ya, handphone azan aja, maka, ya, langsung pakat nak telan, ya. Rupa-rupanya setting, jam handphone tu dah diubah. Ya, maka pada ketika itu, ya, dah makan selesai dah, ya, tiba-tiba barulah, ya, barulah dengar azan, ya, di masjid dan sebagainya. Maka pada ketika itu bila tengok rupa-rupanya makan tadi tu adalah makan dalam hal keadaan, ya, dia menyangka dah masuk waktu sedangkan belum masuk waktu. Ya, ini juga, ya, perlu hati-hati. Baik, yang berikutnya, perkara yang membatalkan puasa selepas makan dan minum ialah sampainya ain. Ain ni benda yang, ya, benda yang boleh dilihat, ya, benda yang boleh dilihat. Itu dikatakan ain. Ya, kalau dikirakan semua yang masuk rongga ni batal, pakat mati belakang kita. Sebab apa, ya, kita bernafas pun masuk oksigen, masuk udara, ya. Tapi oksigen tu benda tak nampak. Ya, benda tak nampak. Maka ia tidaklah membatalkan puasa. Begitu juga ketika mana kita, masya-Allah, ya, masya-Allah, kadang-kadang ada orang masak di dapur tu, kita kat sini bau aroma tu masuk ke hidung, ya, maka aroma itu bukanlah benda ain yang nampak. Maka pada ketika itu tidak membatalkan puasa, ya, dengan masuknya aroma tadi, ya. Kalau macam tu jenuh, ya, tukang-tukang masak semua, ya. Jadi yang dikatakan masuknya ain ialah suatu benda yang nampak, ya, yang nampak itu baru dikatakan ain, ya. Sampai ain, ya, suatu benda kepada rongga daripada lubang yang terbuka, ya, daripada saluran-saluran yang terbuka. Yang dimaksudkan dengan ain itu ialah suatu yang dinampakkan dia oleh matanya, ya, suatu yang boleh dilihat dengan mata. Itu yang dikatakan ain. Maka saat seseorang pakai minyak angin, contohnya minyak cak kapak dan sebagainya, maka itu, ya, tak nampak aroma minyak tadi tu meresap masuk, ya, maka ia tidaklah, ya, membatalkan puasa. Yang dimaksudkan dengan ain itu ialah suatu yang dinampakkan dia oleh matanya sekalipun halus dan kecil seperti biji lenga. Ya, biji lenga ni orang kita mungkin panggil bijan. Ya, bijan. Ya. Dan jika tidak dimakankan dia pada adat sekalipun seperti anak batu yang halus ataupun benda yang tak boleh makan masuk. Ya. Bukan makanan aja masuk ni. Dia tak kira benda lain pun. Ya. Benda lain pun. Ya. Lalat berterbangan, dia geram ngap, dia pergi sambar lalat, la ilaha illallah, contohnya lah, ya. Di tempat-tempat kita ni lalat taklah, ya, dahsyat macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Afrika, masya-Allah, ya, kita duduk di sebelah Afrika, macam di Mesir pun termasuk dalam, ya, iklim Afrika, ya, lalat dia lain macam sikit, terutamanya musim panas. Dia akan hinggap di badan kita. Sebab apa? Dia menghisap, ya, kita katakan, ya, pada liang-liang peluh kita tu yang ada air, maka dia minum air di situ, lalat-lalat ni.
maka saat kita halau dia akan datang lagi banyak. Dia menyerang, ya. Lalat Malaysia ni kalau kita halau tu dia tak datang dah, tapi kalau lalat Afrika ni masya-Allah, ya. Kalau dihalau tu dia datang lagi banyak. Ya. Sebab tu aku cuba tengok orang Afrika dia buat tak tahu je lalat hinggap. Sebab apa? Kalau dihalau lagi teruk dia kena. Ya, itu kebiasaannya lah. Ya, kebiasaannya macam tu. Ya. Jadi, ya, kalaulah ada seseorang lalat datang dia ngap pergi telan. Ya, contohnya, maka itu juga, ya, membatalkan puasa dia. Dan jika tidak dimakankan dia pada adat sekalipun seperti anak batu yang halus, macam anak batu masuk ke mulut, ya, dengan bersalahan kesan athar seperti bau dengan cium, ya, maka dia kata bersalahan dengan athar. Athar ni kesan daripada suatu benda. Contohnya seperti, ya, contohnya seperti aroma, ya, aroma masakan, ya, masuk tu kita tak nampak, ya, aroma masakan masuk tak nampak, ya. Jadi kalau macam tu isap rokok macam mana? Isap rokok jangan, isap rokok tak boleh. Sebab apa? Jelas-jelas, ya, nampak keluar masuk, ya, asap tadi tu, ya, jelas-jelas nampak keluar masuk asap, ya, maka tak boleh. Dan panas air, ya, ataupun air yang panas, masya-Allah, ya, saat diletakkan pada kulit ni kita merasa meresap air tadi tu, maka itu juga tak dianggap sebagai masuk. Dan sejuknya dengan dirasakan dia, maka tiada memberi bekas. Ya, hal-hal yang macam tu tidak memberi bekas, yang ni tak membatalkan puasa. Dan murad dengan rongga, dan maksud yang dimaksudkan, yang dikatakan rongga tadi tu, ya, yang dimaksudkan dengan rongga tadi tu macam mana? Ialah jauf, ialah otak atau kepala, ya, yang dikatakan rongga ni apa yang sampai ila mukh, yang sampai ke otak, ya. Jadi hidung, ya, sampai ke otak, ya, hidung sampai ke otak, ya, telinga, ya. Ada khilaf ulama, ya, dalam mazhab kita sendiri. Imam Al-Ghazali, ya, mengatakan telinga bukan rongga terbuka, ya. Imam Ghazali mengatakan telinga bukan rongga yang terbuka, manakala jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa, ya, telinga adalah rongga yang terbuka. Jadi di sini Imam Ghazali berbeza, ya, dengan para ulama yang lain, ya, dalam mazhab Syafi'i dalam masalah telinga, ya. Imam Ghazali mengatakan telinga bukan jauf, ya, bukan rongga terbuka, sebabnya dia ada injap dia, ya, yang tak boleh sampai ke otak, ya. Tapi bagi Imam Ghazali pula mata adalah rongga terbuka, ya, mata pula rongga terbuka, itu bagi Imam Ghazali. Manakala jumhur, ya, ulama Syafi'iyah berpandangan bahawa mata adalah rongga yang tertutup, manakala telinga adalah rongga yang terbuka, ya. Ini khilaf, ya, dalam kalangan, ya, ulama mazhab kita sendiri. Dan barang yang sebelah dalam halqum hingga sampai kepada ma'idah dan usus, yakni perut. Dan yang dikatakan rongga juga ialah, ya, daripada halqum ni turun ke bawah, ya. Ma'idah ni maksudnya ni, ya, kita punya organ, ya, organ dalaman, ya, salur makan kita sehinggalah sampai ke perut. Itu juga, ya, itu juga ada, ya, yang maksudnya yang dikatakan dengan, ya, yang dikatakan al-jauf, iaitu rongga, ya. Bersalahan barang yang sampai dengan ketiadaan rongga seperti ubat yang dibubuhkan di atas luka yang ada di atas daging betis atau peha, sehingga jikalau sampai ubat itu kepada sebelah dalam tulang atau daging sekalipun, maka bahawasanya tiada membatal ia akan puasanya. Ya, berbeza dengan, ya, sesuatu yang tak berongga. Contohnya pada bahagian daging kita, ya, pada bahagian betis, ya, seseorang dia letak minyak panas, ya, minyak angin panas,
ya, terasa minyak angin tu meresap masuk ke urat-urat daging dan sampai ke tulang tu, ya, rasa sampai ke tulang. Namun ya, itu tidak membatalkan puasa sebab ia bukan rongga. Ya, ia bukan rongga. Dan murad dengan lubang yang terbuka, ya, dan dimaksudkan dengan lubang yang terbuka, ya, yang kita katakan masuk sesuatu melalui lubang yang terbuka ke dalam rongga. Rongga tadi ialah rongga otak kita yang sampai ke otak, atau rongga itu ialah yang sampai ke usus. Ya, ialah mulut dan telinga dan kubul dan dubur daripada laki-laki dan perempuan. Ya, iaitu mulut, ya, begitu juga telinga, ya, dan kubul, ya, iaitu kemaluan bahagian depan, dan dubur daripada lelaki dan juga perempuan. Ya, cuma ada sedikit perbezaan, ya, ada sedikit perbezaan dalam mazhab Imam Maliki dan juga mazhab Imam Hanafi, ya, kubul orang lelaki, ya, kubul orang lelaki mengikut mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, ya, tak dianggap sebagai rongga terbuka. Ya, kemaluan orang lelaki, ya, tak dianggap sebagai rongga terbuka mengikut mazhab Hanafi. Maka ini sebagai satu, kita katakan mungkin, ya, satu keringanan kepada, ya, ada daripada para jamaah kita yang kadang-kadang, ya, berada di hospital mengalami sakit-sakit tertentu yang dimasukkan, ya, saluran, ya, yang dimasukkan, ya, tiup melalui, ya, salur kencingnya, ya, bagi orang lelaki. Maka pada ketika itu kalau mengikut mazhab Hanafi masih lagi boleh puasa, sebabnya masuknya benda tu ke, ya, rongganya itu tidak membatalkan puasa. Sebabnya mereka beranggapan, ya, kemaluan orang lelaki, ya, bukanlah rongga yang terbuka. Ini mengikut mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Maka, ya, contohnya ada kadang-kadang, ya, dia terkilan sungguh, ya, dia sihat aja, cuma dia mengalami masalah, ya, dia mengalami masalah batu karang. Maka doktor masukkan tiup, ya, ke salur, ya, salur kencingnya sampailah ke buah pinggang, ya, untuk tempoh masa seminggu. Jadi takkan seminggu saya tak puasa, Ustaz, saya sihat aja, saya boleh puasa, saya boleh makan, saya boleh minum, saya boleh apa, cuma masalah saya ada, ya, ada tiup tu aja. Ya, maka pada ketika itu, ya, seorang yang mempunyai pengetahuan dan keluasan ilmu fiqh, ya, dia boleh memberikan bimbingan, ya, fu'lul hasan, suatu bimbingan yang menyebabkan orang merasakan Islam ni suatu perkara yang mudah dan tidaklah memayahkan. Ya, sehingga masya-Allah dia juga masih berpeluang ibadah. Maka dimaklumkan awak boleh aja puasa, awak, ya, puasa dengan bertaklid pada mazhab Hanafi ataupun Maliki yang mengatakan bahawa, ya, salur kencing ataupun kita katakan kemaluan orang lelaki bukanlah salur terbuka, yang mana kalau masuk sesuatu, ya, tak dianggap, ya, membatalkan puasa. Contohnya, ya, ini boleh, ya, sebagai keluasan fiqh. Itulah, ya, itulah contoh, ya, contoh bagaimana, ya, para alim ulama kita dahulu, masya-Allah, ya, mereka memberikan, ya, keluasan pengetahuan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak rasa, ya, terbeban untuk mengamalkan. Ya, nanti saya susah, Ustaz, saya nak qada seorang-seorang, masya-Allah, saya ni kuat kaki kuat makan, kata dia. Ya, kalau musim semua orang puasa ni, saya pun ada semangat puasa. Ya, puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan lain walaupun qada Ramadan, perasaannya tak sama. Ya, ada orang yang rasa macam tu. Maka takkan kita tak boleh tolong dia. Ya, maka tolonglah dia dengan kita beri keluasan fiqh. Ya, keluasan fiqh. Maka jika sampai ain itu kepada rongga daripada salah satu daripada lubang-lubang yang terbuka itu dengan jalan qasad dan pilihan, maksudnya dengan sengaja, ya, nescaya batal puasanya dan wajib diqadakkan dia. Maka apabila sampai ain itu dengan cara memasukkan ubat ke dalam hidungnya
kepada otak, nescaya batallah ia. Ya, contohnya ya, dimasukkan ubat melalui hidung, ataupun Masya Allah ada juga yang ya dimasukkan tiup daripada hidung sampai ke halkum, sampai ke dalam, dipamkan, masuk makanan dan sebagainya, ya, maka itu semua adalah batal puasa kerana sampai ke rongga. Dan jika dipermasukkan ain daripada makanan atau minuman atau lainnya kepada perut, batal puasanya. Begitu juga dimasukkan ke dalam perut, makan, minum dan sebagainya melalui tiup tadi, itu juga membatalkan puasa. Seperti demikian itu juga jika dipermasukkan qutrah, yakni ubat yang dititik ke dalam telinga, maka batal ia. Begitulah juga dengan ubat titisan yang dititik ke telinga, maka batal puasa. Kerana ikut jumhur dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa telinga juga adalah sebahagian daripada rongga terbuka. Kerana lilit telinga itu lubang yang terbuka. Adapun jika dititik ubat itu ke dalam mata, maka tiada batal ia, kerana mata itu lubang yang tidak terbuka. Ini pandangan yang saya sebutkan tadi, berbeza dengan mazhab, berbeza dengan pandangan Imam Al-Ghazali, yang mengatakan bahawa telinga adalah lubang yang tertutup, manakala mata adalah lubang yang terbuka. Mungkin kalau mereka yang mengaji bahagian sains, fizik, bahagian biologi, bahagian tubuh badan manusia ni, boleh buat kajian, tengok sebenarnya telinga dengan mata ni mana rongga yang terbuka yang sampai ke otak. Sehingga jikalau didapatkan rasa dalam halkumnya sekalipun, maka kalaulah kita titiskan ubat mata tu sampai rasa pahit di halkum sekalipun, titis ubat mata, rasa pahit di halkum sekalipun, ikut mazhab Syafi'i tidak batal puasa. Sebab apa? Sebab mata tu rongga yang tidak terbuka. Kerana hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ismidi wa huwa shaimun. Sebab ada satu hadis yang menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, iaitu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baginda sallallahu alaihi wasallam itu bercelak dalam hal keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Maka pakai celak di mata ni memasukkan sesuatu lah, memasukkan sesuatu. Maka dengan sebab itu ulama kita mengambil faham ataupun istidlal daripada hadis ini, menunjukkan bahawa pakai ubat mata tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab ismin itu sebahagian daripada ubat mata. Dan seperti demikian itu juga jika menyerap, yakni minyak daripada lubang tumbuh bulu roma, maka tiada batal ia. Contohnya kita pakai minyak angin, dalam bulan Ramadan kita pakai minyak angin, maka minyak angin tu masuk liang-liang roma kita, pada kulit kita, maka itu semua tidak membatalkan puasa. Dan jika mandi seorang dengan air sejuk, maka tiada batal ia, sehingga jikalau didapatkan baginya kesan di dalam perut sekalipun. Masya Allah, seseorang mandi air sejuk sampailah meresap kesejukan tu, rasa sampai ke tulang, rasa sejuk tu sampai ke perut, sampai dalam perut pun sejuk, itu juga tidak membatalkan puasa. Kerana yang sampai kepadanya itu bukan daripada lubang. Dan seperti demikian itu juga suntikan, iaitu suntikan ubat di bawah kulit ataupun suntikan orat, maka tiada batal keduanya. Jadi ketika mana kita dalam hal keadaan sedang berpuasa, ambil injection, maka itu tidak membatalkan
puasa. Mengikut mazhab Syafi'i, injection yang dilakukan pada bahagian kulit, pada bahagian otot, pada bahagian urat, itu tidak membatalkan puasa. Kerana kulit dan urat itu lubang yang tidak terbuka. Kerana dianggap urat dan juga kulit itu bukan lubang yang terbuka. Dan disyaratkan bahawa adalah sampai suatu ain ke dalam rongga itu dengan qasad. Disyaratkan lagi. Benda yang masuk tadi itu dengan sengaja, dengan qasad. Maka jika sampai ia dengan tiada qasad, maka tiada batal. Maka kalau sampai dalam hal keadaan tak ada qasad, tak ada niat, untuk telan, untuk masukkan, maka tiada batal. Seperti masuknya lalat atau nyamuk ke dalam mulut terus ke dalam ia. Tengah-tengah duk bersembang dia, lalat terbang masuk. Bukan kita qasad nak telan dia. Tiba-tiba telan termasuk sampai ke dalam. Maka itu tidak membatalkan. Dan seperti itu juga debu jalan atau debu tepung gandum. Begitu juga debu jalan. Kita berjalan nak pergi ke masjid contohnya, lalu lori masya-Allah berterbangan debu tadi itu, saat kita bernafas maka masuk debu tadi sekali. Ke hidung kita. Maka itu rongga. Ia tidak membatalkan. Kerana bukan dengan niat. Bukan dengan sengaja. Begitu juga yang uli tepung nak buat roti canai ke apa ke, masya-Allah, dia tuang aja roti canai itu, tersilap tekan, masya-Allah, bersembuh ke muka. Bersembuh ke muka. Tersedut masuk sekali. Contohnya waktu bernafas, ataupun termasuk ke dalam mulutnya tanpa disengajakan, itu tidak batal. Dan sehingga jikalau memakan akan seorang itu oleh perkara yang sedemikian itu, dengan bahawa ditutupkan mulutnya atau lainnya kerana ada padanya masyaqqah yang sangat. Sampai kalau tertelan sekalipun tak batal, sebab benda ni benda yang sukar nak dielakkan. Macam debu jalan tu. Masyaqqah ni maksudnya benda yang susah nak dielak. Dan tiada batal puasa dengan ditelankan air liurnya yang ada dalam mulut. Ni masalah air liur dalam mulut. Menelannya tidak batal puasa. Kerana sukar dan payah oleh memelihara akan daripadanya. Sebab apa? Susah kita nak, susahlah kita nak kontrol. Kalau kejap-kejap nak kena ludah, kejap-kejap nak kena ludah, jenuh kita. Jenuh kita. Maka jika dikeluarkan dia kemudian ditelankan dia batal. Tapi air liur ni kalau dah dikeluarkan, ditelan batal. Jadi jangan salah faham pula. Mentang-mentanglah kata telan air liur tak batal, maka dia pun takungkan air liur segelas, kemudian minum balik. Contohnya, maka itu batal. Itu batal. Saya minum air liur saya sendiri, Ustaz. Tak, hukum dia batal. Sebab apa? Tu dah keluar dah. Dimasukkan balik, tak boleh. Tapi kalau sekadar air liur ada pada lidah saja, dia keluarkan lidah, kemudian dia masukkan balik, itu tidak batal. Sebab apa? Lidah masih lagi anggota yang merembeskan air liur. Maka ia bukanlah dia masih lagi di tempat dia. Bukan dianggap keluar. Kerana dia masih melekat pada lidah. Dan jika bercampur air liurnya itu dengan najis seperti darah gusinya, gusi berdarah, gusi berdarah, dan tidak dibasuh mulutnya, maka ditelankan air liurnya itu, batal puasa. Orang yang mengalami gusi berdarah, dia tidak berkumur-kumur. Dia tak berkumur-kumur, bahkan masya-Allah, dia telah menelan, dia telah menelan air liur yang bercampur dengan darahlah najis, maka pada ketika itu membatalkan puasa dia.
Kerana darah yang mutanajis itu ajnabi. Ajnabi maksudnya benda asing. Benda asing. Bukan benda yang ada dalam rongga mulut kita secara asli. Ajnabi ia daripada air liur. Dan jikalau dihimpunkan air liurnya di dalam mulutnya, kemudian ditelankan dia, tiada batal puasanya pada pendapat yang asah. Begitu juga kalau ada seseorang, Masya Allah, dia menakung air liur tapi dalam mulut aja. Dalam mulut aja. Bagi banyak dulu, kemudian dia telan. Contohnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Tak batal puasa. Mengikut pendapat yang asah. Maka bila dia sebut pendapat yang asah, ada muqabil, lawan kepada pendapat ni, yang mengatakan batal. Kerana bahawasanya tiada keluar ia daripada tempatnya. Alasan yang pendapat yang asah ni mengatakan bahawa kerana air liur tadi belum keluar daripada tempat asal dia. Masih lagi dalam dalam rongga mulut yang merupakan tempat rembesan air liur pada anggota mulut dan juga lidah. Dan jika berkumur-kumur orang yang puasa atau istinsyak ia, maka sampai air kepada rongganya. Kita waktu kita ambil wudu, waktu kita ambil wudu kita berkumur-kumur. Dan kita juga masuk air ke rongga hidung. Maka sampai air kepada rongganya, maka bahawasanya jika ia tidak mubalaghah pada berkumur-kumur dan istinsyak itu, maka tiada batal puasanya. Maka kalau dia tak mubalaghah ni maksudnya berlebih-lebihan. Kita memang sekiranya bukan dalam bulan Ramadan, bukan dalam keadaan berpuasa, memang sunat ketika mana berkumur-kumur dan juga ketika masuk angin air ke hidung, maka fa idza stansyaqtum fabalighu. Dalam satu hadis Nabi kita katakan bila beristinsyak, bila masukkan air ke hidung, fabalighu, maka hendaklah dilebihkan. Untuk membersihkan rongga hidung kita, supaya terbuka bahagian rongga-rongga dalaman ni, baru baca Quran dia sedap. Salah satu dia antara sebabnya qari-qari kita baca Quran sedap tu ialah dengan rongga bahagian hidung mereka ni bersih, dan terbuka luas. Sebab tu orang Arab ni dia baca Quran, dia bunyi hanya sekadar 30% bunyi di rongga hidung. Bunyi di rongga hidung tu, 30%. Tapi kalau orang Melayu, kalau dia tiru Arab aja, kadang-kadang 100%. Bunyi dalam rongga hidung. Itu kalau Melayu yang tiru, masya-Allah. Maka tiada batal puasanya kerana bahawasanya sampai kepada rongganya itu dengan tiada pilihannya. Maksudnya air bekas kumuran kita dan air yang kita masuk ke hidung tadi itu sampai dalam hal keadaan dalam hal keadaan bukanlah kita sengaja, maka dibolehkan. Jam pun dah lebih 10.30 insya-Allah. Saya mohon maaf ambil masa tuan-tuan lebih malam ni. Insya-Allah kita akan sambung pada malam besok. Masih lagi bicara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita bincang detail sikit, sebab inilah benda-benda penting yang kita kena mengaji, yang wajib kita ambil tahu, sebab ini merupakan perkara yang menentukan sah batal ibadat kita. Yang kita saya kadang-kadang masya-Allah kuliah-kuliah kebiasaannya kita kuliah macam-macam, ada kuliah sirah dan sebagainya, yang kadang-kadang ada setengah orang beranggapan bahawa kita tak mengajar yang fardu ain, duk mengajar yang fardu kifayah saja. Namun bila kita datang waktu-waktu yang patut kita belajar yang fardu ain ni, kita belajar sungguh-sungguh insya-Allah. Fardu kifayah pun kita tak boleh tinggal. Walaupun kita tengok dalam silibus pengajian pondok, kebanyakan pondok-pondok kita di zaman dahulu lah, kalau kita tengok dalam senarai kitab-kitab yang dibaca oleh ulama-ulama kita dulu di pondok-pondok, kitab-kitab sirah tak dibaca. Banyak kebanyakan pondok tak baca kitab-kitab sirah. Mutaakhirin ni, zaman kita ni baru orang baca balik, baru dibaca di bawah silibus kitab-kitab sirah ni dalam pengajian pondok. Kalau dulu-dulu tak ada, sebabnya beranggapan itu hanyalah fardu
kifayah, ya, bukan fardu ain. Namun ya, kita dapati apabila manusia dijauhkan daripada sirah Nabi, ya, dan juga ya daripada kehidupan para sahabat, maka pada ketika itu umat walaupun dia alim, walaupun dia hebat dalam ilmu, masya-Allah, ya, tetapi kadang-kadang dia kosong daripada cinta Nabi dan juga cinta umat, ya, menyebabkan masya-Allah pandangan-pandangan, ya, pandangan-pandangan yang ya, pandangan-pandangan yang diutarakan ya kepada masyarakat itu menjadi ya agak keras, ya, dan juga ya suka dengan cara kita katakan suka perli-perli, ya, dan sebagainya, maka itu merupakan ya agak perkara yang kurang baik. Ya, insya-Allah, ya, kita akan teruskan pengajian pada malam besok, masih lagi sambung, ya, berkenaan dengan masuk sesuatu dalam rongga yang membatalkan puasa, insya-Allah, ya. Malam besok kita sambung. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.